Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam PDPR, subjek pendidikan Islam. Hari ini kita akan belajar satu topik baru dalam bidang tajwid, iaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini adalah huruf hadhameh yang berbaris, sama ada berbaris hadapan ataupun berbaris bawah, bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah yang berbaris. Apabila huruf hadhameh ataupun kita sebut sebagai ha bulat bertemu dengan mana-mana huruf selain daripada huruf hamzah yang berbaris, maka ia disebut sebagai mad silah qasirah. Kenapa ia disebut sebagai mad silah qasirah? Kerana ia mesti dibaca dengan panjang qadar 2 harakat. Dan mesti diingatkan bahawa huruf sebelum huruf hadhameh mesti berbaris dan huruf selepas huruf hadhameh juga mesti berbaris. Dan hadhameh itu sendiri juga mestilah berbaris, iaitu sama ada berbaris hadapan maupun berbaris bawah. Jadi kita tengok kepada contoh. Okey, dalam slide ini akan dijelaskan secara terperinci apa itu mad silah qasirah dan beserta dengan contoh-contohnya. Di dalam kotak yang berada di atas kali ini ditulis ayat sebagai contoh mad silah qasirah. Saya bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Kenapa kita baca ha yang berwarna merah dengan kadar 2 harakat, dan begitu juga kenapa kita baca ha yang berwarna coklat yang berbaris bawah itu dengan kadar panjang 2 harakat. Jadi kita tengok kepada takrif dia. Ha dhameh yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris. Sebelumnya juga huruf yang berbaris. Ini adalah takrif ataupun pengertian mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah ini perlu dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Jadi murid-murid semua mesti tahu dan ingat supaya dapat mengamalkan bacaan Al-Quran dengan betul dan tepat, bahawa syarat untuk menjadi mad silah qasirah ini adalah mestilah huruf ha dhameh ataupun kita sebut sebagai ha bulat berbaris hadapan ataupun berbaris bawah, dan huruf sebelum huruf ha dhameh itu mestilah berbaris, dan begitu juga huruf selepas huruf ha dhameh mestilah juga berbaris. Kita tengok sebagaimana yang ditunjuk di dalam contoh ha berbaris dhammah. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Kita tengok hu ha dhameh yang berwarna merah berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan, dan huruf sebelum huruf ha dhameh itu adalah huruf lam yang berbaris atas, dan huruf yang selepas huruf ha dhameh itu adalah huruf ghain yang berbaris hadapan. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kita tengok ha bulat ataupun ha dhameh berbaris hadapan, dan sebelum huruf ha dhameh itu huruf ta yang berbaris hadapan, dan huruf yang selepas huruf ha dhameh itu adalah huruf lam yang berbaris atas. Begitu juga dengan contoh yang berada di bawah. Walahu azabun
muhin. Sekali lagi. Walahu azabun muhin. Jadi ha dhamir yang berwarna merah berbaris hadapan, dan huruf yang sebelum huruf ha dhamir adalah huruf lam yang berbaris atas, dan huruf yang berada selepas huruf ha dhamir adalah huruf ain yang berbaris atas. Maka semuanya mesti dibaca dengan panjang 2 harakat, dengan kadar 2 harakat. Dan contoh yang terakhir sekali pada ha berbaris dhammah, innahu kana tawwaba. Ha dhamir yang berwarna merah itu berbaris hadapan, dan huruf yang sebelumnya berbaris atas, iaitu huruf nun, dan huruf yang selepasnya adalah huruf kaf yang berbaris atas. Jadi apabila kedua-dua huruf di antara huruf ha dhamir itu berbaris, dan ha dhamir itu berbaris hadapan, maka di situ mestilah kita baca dengan hukum bacaan maksilah qasirah. Dan begitu juga dengan ha berbaris kasrah, yang ada 4 kotak di bawah sekali ni, yang mana ha dhamirnya berbaris bawah. Kasrah itu bermakna bawah. Contoh bacaan yang pertama, fa akhraja bihi minas samarat. Maka kita tengok huruf ha dhamir itu berbaris kasrah atau berbaris bawah, dan huruf sebelumnya adalah ba yang berbaris bawah, dan huruf selepasnya adalah huruf mim yang berbaris bawah. Dan seterusnya, kuntum bihi tukadzibun. Kita tengok ha dhamir yang berbaris bawah bertemu dengan huruf ba yang berbaris bawah, dan huruf setelahnya adalah huruf ta yang berbaris hadapan. Dan contoh yang di bawah, ibadihi wa huwal hakim. Huruf ha dhamir berbaris bawah, dan huruf sebelumnya adalah huruf dal berbaris bawah, dan huruf yang selepasnya adalah huruf waw yang berbaris atas. Dan contoh yang terakhir sekali, ahlihi masrura. Ha dhamir berbaris bawah, dan huruf sebelumnya adalah huruf lam berbaris bawah, dan huruf yang selepasnya adalah huruf mim yang berbaris atas. Maka kesemua contoh-contoh ini adalah termasuk dalam contoh mad silah qasirah. Dan untuk murid-murid lebih mudah untuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahawa di dalam Al-Quran selalunya ada ditulis simbol waw kecil. Kalau huruf ha itu berbaris hadapan, dia mesti ditulis simbol waw kecil di hadapannya. Itu menunjukkan bahawa kita perlu baca panjang dengan qadar 2 harakat. Dan sekiranya huruf ha dhamir itu berbaris bawah, dia akan tulis simbol ya kecil di hadapannya sebagai tanda kita perlu baca dengan qadar 2 harakat, dengan panjang qadar 2 harakat. Jadi setakat ini sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Semoga murid-murid semua dapat fahami dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh yang lain. Cara bacaan mad silah qasirah. Mad silah
qasirah dibaca dengan kadar panjang bacaan 2 harakat. Di sini ada 3 contoh di dalam satu ayat. Jadi setiap ha dhamir yang berbaris bawah, kalau kita perhatikan ada ditulis di hadapannya simbol ya kecil. Di sini sebagai tanda untuk peringatan kepada kita supaya membaca dengan kadar panjang 2 harakat. Jadi saya akan baca contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kita baca dengan kadar panjang 2 harakat. Ini sebagai contoh mad silah qasirah yang mana huruf ha-nya berbaris, huruf ha dhamirnya berbaris bawah. Jadi saya harap semua murid dapat faham apa yang diterangkan oleh saya pada pagi ini dan selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.